kerjasama dengan parti-parti lain. Sudah ramai mengatakan bahawa agak mustahil untuk UMNO memenangi pilihan raya bersendirian. Sehubungan itu, kerjasama dengan parti-parti politik ini amat penting. Tetapi masyarakat di bawah sekarang menjadi keliru kerana datang pelbagai pandangan, terutama daripada pucuk pimpinan UMNO itu sendiri. Rakyat tertanya-tanya, nak bergabung ke, tak bergabung ke, elok bergabung ke, wajarkah bergabung ke, elok berdiri sendiri pun dan sebagainya. Dalam bahasa yang mudah, Datuk Seri, apa yang Datuk Seri nak cerita pada rakyat Malaysia, terutama penyokong-penyokong UMNO? Apa yang saudara sebutkan itu adalah soal tafsiran politik dan pendapat politik yang berbeza-beza. Apa yang diperkatakan oleh mereka, saya tidak boleh tolak kebenaran. Kerana di dalam zaman langit terbuka ini, kita tidak boleh menutup mulut tempayan. Kerana apabila fikrah atau pemikiran manusia itu dulu tidak berdasarkan tajamnya pena, tetapi bagaimana tajamnya pemikiran yang diterjemahkan melalui jari jemari yang mengetik apa yang ada di depan mereka hingga terpapar di dalam panel telefon pintar ataupun medium komunikasi yang lain. Saya merasakan bahawa elok saya berkongsikan kaedah yang saya lakukan di dalam proses membuat keputusan. Saya tidak akan pernah menggunakan kuasa mutlak Presiden. Sebaliknya, saya menggunakan proses membuat keputusan secara jemaah. Dan di dalam hal ini, saya merundungi rakan-rakan saya bukan hanya di kalangan kepimpinan di peringkat tertinggi, terutamanya Timbalan Presiden, naib-naib Presiden. Begitu juga di kalangan kepimpinan di peringkat Biro Politik. Selain pada 5 orang yang ada dalam kepimpinan utama, saya juga berbincang dengan rakan-rakan di kalangan pemegang-pemegang utama di dalam UMNO, termasuk Setiausaha Agung, Ketua Penerangan, Bendahari, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri, dan saya mengambil satu langkah menjemput turut hadir semua pengurusi perhubungan seluruh negara untuk bersama-sama dengan saya supaya saya dapat menggali pendapat dan pendirian mereka. Setelah itu dilakukan, maka keputusan itu dibawa ke Majlis Tertinggi. Sekali lagi keputusan itu diperbincangkan dengan terbuka. Di dalam keadaan itu ada yang bersetuju dan tidak bersetuju. Akhirnya keputusan dibuat. Supaya kita mesti bersetuju untuk bersetuju untuk tidak bersetuju di dalam membuat keputusan. Jadi di dalam hal itu, keputusan-keputusan yang dibuat sama ada kenyataan itu datang daripada Presiden atau Setiausaha Agung, itu adalah kenyataan resmi. Tetapi ada di kalangan kepimpinan yang menggunakan pendapat peribadinya sebagai pendapat seolah-olah pendapat parti. Dan secara yang terbaik, saya hendaklah menutup mulut tempayan ini. Tetapi di dalam keadaan langit terbuka, tentunya keputusan peribadi jangan dianggap sebagai keputusan parti. Malah saya memberitahu mereka, jawatan yang ada pada mereka, ya, menggambarkan pendapat peribadi itu adalah pendapat jawatan itu. Dan jawatan itu mewakili parti. Oleh yang demikian, saya telah memberikan nasihat pada mereka, jangan mengelirukan rakan-rakan di akar umbi. Maka kekeliruan itu menyebabkan kepelbagaian pendirian. Seolah-olah UMNO tidak ada hala tuju. Sedangkan hala tuju itu bukan hanya terlontar di dalam ucapan dasar Presiden, tetapi juga dikongsi pelaksanaannya melalui proses pembuat keputusan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, soalan saudara mengenai sama ada kita mahu bekerjasama atau tidak bekerjasama, sebenarnya jawapannya telah terhampar penuh. Saya telah menyebutkan keputusan parti bahawa ahli-ahli parlimen kita menyokong kerajaan Perikatan Nasional.
Tetapi kita tidak pernah menyertai gagasan Perikatan Nasional sebagai parti gabungan. Itu cukup jelas. Pada waktu yang sama, kita juga mempunyai satu wadah politik yang dipanggil sebagai Muafakat Nasional. Di situ ada piagamnya dan juga ada perjanjian persefahaman yang telah ditandatangani. Dan ketika itu bukan hanya sekadar ahli-ahli UMNO dan ahli PAS yang menitiskan air mata kerana kesekian lamanya perbalahan saudara sesama Islam telah dapat didamaikan. Tentunya kita lihat harapan ini bukan di kalangan ahli-ahli saja tetapi ummah keseluruhannya. Maka penyatuan ini telah dilihat sebagai satu ancaman untuk beberapa pihak. Tentunya mereka merasakan bahawa dengan adanya permuafakatan ini, ya, kekuatan ummah ini menyebabkan kelemahan di pihak lain. Oleh sebab itu, kerana politik ini bukan statik, bukan jumud, ia adalah sangat dinamik. Ya. Pihak seteru kita mesti mencari jalan, cara taktikal dan cara strategi untuk memusnahkan penyatuan ini. Bukan saja daripada luar dan cuba dipecahkan dari dalam. Pecah dan perintah, divide and rule yang berlaku. Maka di dalam keadaan itu, apa yang telah diputuskan di dalam mesyuarat terakhir Muafakat Nasional minggu yang lalu, kita mahu mendaftarkan Muafakat Nasional untuk kita formalisekan. Bukan hanya sekadar penyatuan ruh atau semangat, tetapi penyatuan dari segi politik pendaftarannya. Apa telah kita putuskan? Jikapun dalam pilihan raya umum yang akan datang, sama ada dalam waktu terdekat atau cukup tempoh nanti, kita telah membuat putusan bahawa UMNO dan PAS jangan berlaga sesama sendiri di kursi-kursi yang telah dirundingkan. Keduanya, kita akan menggunakan lambang masing-masing, asalkan kita tidak berlaga sesama sendiri. Dan yang ketiganya, jentera di peringkat bahagian atau kawasan parlimen ataupun kawasan Dewan Undangan Negeri. Chemistry mesti diwujudkan dan telah terwujud, terbukti dari kemenangan 7 PRK, pilihan raya kecil yang lalu, di mana kemenangan atas nama Barisan Nasional tetapi didokong oleh Muafakat Nasional dengan kemenangan 7-0. Dan ini tentunya satu pembuktian bahawa biarpun ada usaha pemecahan dari dalam dan luar, tetapi saya telah menyatakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Bila sesuatu keputusan dibuat oleh pihak parti, semuanya turun ke bawah untuk menggerakkan jentera dan mereka terlibat secara langsung. Itu telah jadi sejarah. Tapi kita harus ingat, ya, ada kemungkinan ada pilihan raya kecil di Gerik, ya, dan untuk Batu Sapi daripada awal lagi saya telah membaca keputusan saya selaku pengurusi Barisan Nasional, kita tidak akan meletakkan calon. Akhirnya Suruhanjaya Pilihan Raya telah membuat keputusan bahawa oleh kerana Batu Sapi merupakan satu zon merah, maka pilihan raya kecil tidak diadakan. Artinya bahawa di dalam menterjemahkan sistem demokrasi, kita harus melihat sistem yang ada masih tertaluk kepada perundangan di negara ini. Oleh yang demikian, kalau kita lupakan pun kejayaan kita di dalam 7 PRK yang lalu, ataupun kita akan menghadapi PRK yang akan datang, kita harap tidak ada ahli-ahli parlimen atau ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang Allah Ta'ala lebih sayangkan pada mereka dan dijemput awal. Saya harap sebelum tamat 3 tahun suatu tempoh untuk mengizinkan pilihan raya kecil diadakan, tidak perlu ada lagi pilihan raya kecil disebabkan oleh panggilan ilahi. Oleh demikian, kita amat mengharapkan bahawa pilihan raya umum diadakan dalam tempoh terdekat atau cukup tempoh, kita harus bersiap siaga. Dalam hal itulah beberapa perubahan telah kita lakukan, antaranya menterjemahkan jawatankuasa perunding. Bukan hanya soal kursi, tapi saya luaskan skopnya untuk perundingan dalam soal-soal prinsip dan operasional. Malah saya telah melantik seorang pengarah pilihan raya. Ya. Biarpun ketua pengarahnya saya sendiri dan timbalan ketua pengarahnya ialah timbalan Presiden Parti. Tetapi kita
dapat menjalin kerjasama dengan baik. Malah kita telah memberikan TOR atau Term of Reference kepada pengarah pilihan raya agar dua isu utama iaitu soal dasar atau polisi dan juga soal operasional diikuti sepenuhnya agar jentera kita dan soal bagaimana pelaksanaan operasional pilihan raya ini dapat diadakan. Jangan lupa bahawa kita juga akan bekerjasama dengan parti-parti yang lain sebab saya merasakan bahawa kita tidak boleh berada di dalam pemikiran dan pendekatan silo dan tentunya ini adalah satu realiti politik di mana kebersamaan dengan parti-parti lain amat didambakan dalam menghadapi PRU yang ke-15 nanti insya-Allah.